Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Dan pada video kali ini, kita akan melihat pula iaitu satu surah di dalam Al-Quran dinamakan Surah Al-Humazah, iaitu surah pengumpat dan juga pencaci. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 9 jumlah ayat keseluruhannya. Dan surah ini adalah surah yang ke-104 di dalam Al-Quran. Kita teruskan kepada asbabun nuzul bagi surah ini. Menurut Ibnu Ishaq mengatakan bahawa setiap kali Ubay bin Khalaf berjumpa dan melihat Rasulullah SAW, dia selalu mengejeknya dan menghinanya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, ayat 1 hingga ayat 9. Ianya dinukilkan oleh As-Suyuti dalam Lubab Al-Nukul pada halaman 216. Kita pergi kepada pokok pembicaraan daripada tafsir fi Zilalil Quran. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu ayat dan juga maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan juga pengeji. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya, yakni dalam dunia ini. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-Hutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang naik menjulang ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Demikianlah tadi 9 ayat daripada surah Al-Humazah. Menerusi ayat surah Al-Humazah itu tadi, daripada tafsir fi Zilalil Quran, dinyatakan beberapa topik utama yang perlu kita ambil iktibar. Antara penafsirannya di dalam tafsir fi Zilalil Quran dinyatakan bahawa surah ini menayangkan satu gambaran yang berlaku dalam kehidupan dakwah, iaitu dalam peringkat perkembangannya yang pertama. Di samping itu, gambaran ini juga merupakan satu contoh yang berulang-ulang dalam setiap masyarakat, iaitu gambaran manusia hina yang berjiwa kecil yang dikurniakan harta kekayaan. Lalu seluruh jiwanya terkongkong kepada kekayaan itu. Ia merasa harta itulah ataupun kekayaan itulah nilai tertinggi dalam kehidupannya, iaitu nilai yang menjadikan seluruh nilai dan seluruh kedudukan yang lain termasuk kedudukan manusia, konsep-konsep dan hakikat-hakikat kelihatan kecil dan rendah belaka. Ia merasa selama ia telah memiliki harta kekayaan, bererti ia telah memiliki segala kehormatan manusia dan kedudukan mereka tanpa dikira. Dan ia juga mengira bahawa harta kekayaan itulah Tuhan yang berkuasa yang boleh membuat segala apa sahaja sehingga berkuasa menolak maut, mengekalkan hidupnya, menolak qada Allah, hisabnya dan balasannya jika dalam fikirannya pernah terlintas adanya persoalan hisab dan balasan Allah. Kerana itu, ia tergila-gila mengumpulkan harta kekayaan dan mereka begitu lazat menghitung-hitungkan jumlahnya.
Dan terbongkarlah dalam hatinya keinginan-keinginan yang jahat itu, keinginan memandang rendah dan hina terhadap segala kehormatan dan kedudukan manusia yang lain. Dan menjadikan mereka sasaran umpat cela dan caci makinya. Ia menghina dan mengejek mereka dengan lidahnya. Dengan gerak-gerinya sama ada dengan menguanjuk gerak-geri dan suara mereka atau memperkecilkan sifat-sifat mereka dengan kata-kata dan juga isyarat. Juga dengan kenyitan mata, palingan muka dan gerakan yang menghinakan. Inilah yang ditunjukkan bahawa gambaran jiwa manusia yang hina, yang tandus dari maruah dan iman. Sebagai agama yang memperjuangkan akhlak dan luhur, Islam bencikan gambaran jiwa yang rendah itu. Kerana itu, ia melarang perbuatan ejek-mengejek dan hina-menghina di berbagai-bagai tempat dalam Al-Quran. Tetapi dalam surah ini, perbuatan itu disebut dengan celaan yang teruk dan diancam dengan balasan-balasan yang dahsyat. Dan ini menyarankan bahawa perbuatan ini benar-benar dilakukan oleh sesetengah kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap orang-orang yang beriman. Kerana itu, Allah menjawab perbuatan mereka dalam bentuk herdikan, bentakan dan ancaman yang menakutkan. Beberapa riwayat menentukan tokoh-tokoh tertentu, tetapi riwayat-riwayat itu tidak kuat. Oleh sebab itu, kami hanya berpada dengan penjelasan yang telah kami hidangkan itu. Apa yang perlu kita perhatikan di sini ialah ancaman itu datang dalam bentuk menayangkan satu pandangan di hari kiamat yang menggambarkan kesiksaan atau keazaban fizikal dan jiwa. Juga menggambarkan kedahsyatan neraka dari segi fizikal dan skala. Di sini dapat diperhatikan adanya persesuaian di antara kesalahan dengan cara kesiksaan dan juga dengan suasana balasan. Gambaran si pengumpat dan pencaci yang sentiasa mengejek-ngejek, mencaci dan mempersenda-sendakan manusia dan kehormatan mereka juga sentiasa asyik mengumpul harta kekayaan dan merasakan dapat menjaminkan hidup kekal. Gambaran manusia yang angkuh, yang bertabiat pengejek, pencaci dan merasa kuat dengan harta kekayaan ini dipadankan dengan gambaran manusia yang terbuang dan terhumban ke dalam, iaitu neraka hutamah yang menghancur leburkan segala sesuatu termasuk kesombongan dan juga ketakburan. Mari kita lihat apakah yang dikatakan tentang sifat neraka hutamah. Narullahil muqadah. Itulah api Allah yang dinyalakan berkobar-kobar. Pada ayat ke-6 kita dapat lihat, api neraka hutamah itu secara khusus dihubungkan dengan api Allah. Ini menyarankan bahawa api itu api istimewa, bukannya api neraka biasa. Ia disalutkan dengan sifat yang dahsyat dan ngeri, iaitu allati tattali'u 'alal af'idah, yang menjulang ke atas hati-hati penghuninya pada ayat yang ke-7. Satu gambaran yang mengerikan bagaimana api itu membakar hati yang menjadi sumber yang melahirkan umpat keji dan menjadi sarang perasaan suka menyenda, sombong dan takbur itu untuk menyempurnakan gambaran keazaban manusia yang terbuang itu. Api neraka itu ditutupkan pula ke atasnya, tiada siapa yang dapat menyelamatkannya dan tiada siapa yang dapat menanyakan halnya. Dan di sana ia diikat dan ditambat pula pada tiang-tiang yang panjang seperti binatang tanpa sebarang kehormatan. Dalam kata-kata, terdapat nada-nada yang menggerunkan dan di dalam makna-makna ungkapan-ungkapan, terdapat penekanan dan penegasan yang disampaikan dengan berbagai-bagai bentuk penegasan. Mula-mula dikemukakan keterangan secara umum, kemudian disoal kembali. Kemudian barulah diberi jawapan dan penjelasan. Semuanya merupakan cara-cara penegasan dan penekanan. Dalam ungkapan-ungkapan, terdapat ancaman, semuanya merupakan sejenis keselarasan ilustrasi dan gambaran perasaan yang sesuai dengan perbuatan para pengumpat dan pencaci itu. Akhir sekali, terdapat juga dinyatakan di sini dalam tafsir Fizir Al-Quran berkaitan dengan tujuan-tujuan pokok kepada surah ini. Al-Quran sentiasa mengikuti dan memimpin perkembangan-perkembangan dakwah. Dan Al-Quran merupakan senjata yang paling tajam dan hebat yang menghancurkan segala tipu daya perancang-perancang kejahatan dan menggegarkan hati musuh dakwah. Di samping memberi ketenangan dan ketenteraman kepada orang-orang mukmin, kita dapat melihat dua maksud yang besar dari keperhatian Allah SWT mengulas gambaran jiwa ini. Pertama, mencela keruntuhan akhlak dan kerendahan jiwa manusia yang seperti ini. Dan kedua, menghiburkan hati orang-orang mukmin dan menjaga jiwa mereka dari diresapi perasaan rendah diri kerana dihina dan menyedarkan mereka bahawa Allah sentiasa memerhati, memandang keji dan membalas segala perbuatan jahat yang dilakukan kepada mereka. Dan kenyataan ini sudah cukup untuk menaikkan semangat mereka dan meninggikan jiwa mereka dalam menghadapi tindak tanduk yang jahat dan keji itu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.